Okay, so selamat tengah hari. So hari ini first iPasar punya 12-12 birthday sales punya session. Hai, Assalamualaikum dan selamat petang, selamat hari Jumaat. Okey, hari ini kita akan buat live session dengan Puan Lovina Justin, okey, selaku Ketua Penolong Pengarah bagi Pejabat Pembangunan Perindustrian dan Penyelidikan Negeri Sabah. So, kamu kena stay sebelum kita start kita punya live sessions. Kamu kena share dulu, kita mau kesini dulu kita punya view. Okey, kamu share sebanyak yang mungkin. Okey, kalau dalam 30 macam tu baru kita akan start kita punya live session lah dengan Puan Lovina. Lepas kamu share, jangan lupa kamu kena stay dekat kami punya live sebab lepas ni kamu akan dapat macam-macam info produk yang akan yang akan dijual di Shopee esok sempena ulang tahun jualan 12-12 Shopee e-Pasar. So dekat e-Pasar tu nanti kamu akan nampaklah macam-macam produk tempatan. Okay, kamu boleh beli, ada diskon, macam-macam diskon lah, diskon kamu boleh dapat di Shopee tu nanti. Okey, untuk maklumat kamu, live ni bukan sejak berjalan ataupun streaming di Facebook, tapi di Shopee juga. Okay. Siapa yang mau tengok dekat Facebook pun boleh, kalau kamu mau tengok dekat Shopee pun boleh. Tapi pastikan kamu stay tune sebab macam-macam hadiah yang akan kamu dapatlah pasti. Okay, jangan lupa kamu share dulu live ni, kita kena naikkan view. Sekarang ni baru 5 orang. Peminat kita ni. Ya, dia mengambil masa untuk dia naik tu dia punya viewers. Kamu kena share, so kita kena share info ni dengan lebih ramai lah. So, esok bermula sudah kita punya ulang tahun jualan Shopee e-Pasar. Siapa-siapa yang belum follow e-Pasar di Shopee, kamu boleh follow sekarang. Kamu type saja e-Pasar official Sabah. Lepas tu kamu follow, nanti dekat dalam tu kamu boleh lah cuci mata apa yang kamu mau beli kan. Banyak produk dalam Shopee ni e-Pasar Sabah ni kan. Ya, betul. Semua yang istimewa punya produk-produk tempatan di Sabah kan. Ya, betul. Ya. Dan kelebihan ni di Shopee ni kan dia
dia connected to Shopee yang sudah start dia punya apa ni coverage kan, dia punya reach kan. Satu hari mau berapa visitors tuh ini Shopee? Jualan saja pun mau dia konsisten lah, every month dia okay. Oh gitu. Dalam ratus lah. Visitors dia paling tinggi yang si pengasas Perdix ni yang cakap dia bilang 1 juta kan dalam satu hari visitors untuk yang Shopee ni. So dia memang ada pelanggan atau customer base yang sangat tinggi. So kalau usahawan produk-produk yang ada berada di dalam e-pasar ni, saya rasa dia ada peluang yang besar untuk dapat tempahan ataupun dapat macam boleh dilihat daripada itu kita punya pelanggan yang luas lah. Ada banyak juga platform-platform yang lain tapi mungkin dia punya customer base itu belum berapa tinggi kan. Tapi ini oleh kerana dia take on the Shopee punya online platform yang sudah established, dia jadi dia lebih cepat. Walaupun e-pasar ni baru saja ditubuhkan, tapi dia sudah melebihi daripada 100 lebih produk yang sudah berdaftar di bawah e-pasar. Ya, itu yang terbaik tuh. Itu yang bagus mau dengar tuh. Sure mau dengar orang bilang kan. Siapa lagi yang mau support kita punya produk kan? Ya, itulah. Kita, kan? Ya, betul. Saya dengar nih dia sampai Semenanjung kan, ni kan dia punya jualan ni. Ya, betul. Oh ya, yang terbaik nih. Kita mau usahawan kita pun boleh ikut sampai bukan saya Semenanjung tapi satu hari nanti di peringkat Tarapangsa ni kan. Syukur. Ini yang kita mau nih kan. Ya, kita mau kasih itulah cara dia untuk kita mau kasih naik brand produk lokal. Yes. Support lokal dia bilang. Tapi mesti orang lokal pun mau support juga kan. Betul. Ya. Jadi yang penonton live ni mungkin hari ni kamu membeli produk ni dekat Shopee, tapi mungkin akan datang produk kamu pula yang akan masuk dalam e-pasar ni. Itu yang kita mau. Okey, e-pasar ni dia sentiasa buka ruang untuk usahawan sama ada baru ataupun lama. Kamu boleh daftar kamu punya produk di e-pasar ni. Nanti kami akan bantulah. Tim e-pasar akan bantulah. Lalu kita jadi buyer ataupun pembeli saja di Shopee atau Lazada kan. Betul. Tapi kita mau saat akan datang ini kan kita yang jadi penjual, kita jadi merchant dalam ni Shopee kan. Ya. Itu yang terbaik tuh. Jadi produk siapapun boleh sampai ke luar negara. Itu yang terbaik. Ya. Jangan lupa kamu share dulu. Kamu share dulu. Okey juga. Clear ke juga suara? Kamu boleh komen dekat situ kalau clear suara. Jelas, okey. Mungkin kita bolehlah kali ni kan kita kasih mula kita punya sesi dengan Puan Lovina, okey. Kalau kamu ada soalan-soalan berkaitan dengan program-program yang DIDR akan anjurkan, kamu boleh komen dekat situ soalan. Tapi selepas kita selesai kita punya live session lah dengan Puan Lovina. Okey, saya kasih perkenalkan lagi lah sekali. Okey, yang di sebelah saya ni Puan Lovina Justin, selaku Ketua Penolong Pengarah Pejabat Pembangunan Perindustrian dan Penyelidikan Negeri Sabah. Okey, terima kasih dengan Puan Lovina sebab sudi meluangkan masa kita punya program hari ini. Okey, kita start lah. Ni orang buat e-pasar juga ni. Saya bantu saja ni. Okey. Sebelum tu saya mau tanya dengan Puan Lovina. Apa itu DIDR? Apa itu DIDR? Apa fungsi DIDR? Lepas tu apa program-program yang DIDR anjurkan untuk usahawan-usahawan tempatan?
Pertama sekali perkenalkan apa itu DIDR lah kan. DIDR ni saya rasa ramai juga yang kenal, mungkin usahawan-usahawan yang ada di sini ni pun semua yang saya rasa biasa dengan DIDR ni. Dia cuma nama penuh sebenarnya adalah Jabatan Pembangunan Perindustrian dan Penyelidikan, tapi kalau dalam English dia Department of Industry Development and Research. Jadi dari situlah perkataan DIDR tu disingkatkan. Jadi macam dia lebih dikenali sebagai DIDR lah sampai sekarang. Usahawan-usahawan pun macam jadi nama timbangan sudah pula ini DIDR ni. Ya. Senang pun disebut. Senang disebut sama dia orang macam kenal betul sudah ni DIDR ni. Ada juga lah masih lagi tersasul, tidir dia bilang kan. Tapi biasalah itu. Kalau sebut saja DIDR, saya rasa semua usahawan tahu sebab DIDR banyak membantu dan mengadakan program-program yang berkaitan dengan usahawan ni lah. Macam yang saya rasa pada tahun ni terutamanya kita ada satu program yang dinamakan bantuan IKS ataupun BIKES 2020, di mana usahawan-usahawan diberi peluang untuk mempunyai peluang untuk mendapat bantuan dari segi 4 kategori lah. Satu, pertama daripada mesin dan kelengkapan, kedua pembungkusan, dari segi dagang dan juga peningkatan taraf syarikat daripada enterprise kepada sentimen berhad, begitulah. Jadi inilah tujuan sebenarnya peranan utama jabatan adalah untuk membangun usahawan-usahawan IKS di Sabah lah. Akhirnya tujuan dia adalah untuk membangun sektor industri di Sabah inilah. So untuk bahagian kami, bahagian IKS, pengkhususan adalah untuk membantu usahawan-usahawan IKS ini, termasuk inilah. Tadi itu mesin dan peralatan, pembungkusan. Tahun ini melalui program bantuan IKS ataupun kami short form dia, baik kan, ada 1,000 dalam sekitar 1,600 usahawan yang dapat dapat bantuan lah untuk tahun ini dalam berbagai segi lah, tapi paling banyak, paling tinggi permohonan dan pelulusan adalah di mesin dan kelengkapan peralatan. Sebab inilah yang menjadi kekangan utama usahawan yang dihadapi oleh usahawan kita, di mana banyak usahawan kita masih lagi kapasiti pengeluaran dia masih lagi rendah. Jadi oleh kerana kekurangan teknologi yang macam memproses ni kan, so mesin sangat diperlukan. So that explains why kita punya ini permohonan dan kelulusan baik itu paling tinggi adalah bahagian ini, kelengkapan dan juga mesin. Ya, selain daripada itu kita tahu juga dalam era digital ini kita pun mau usahawan kita membangun dari segi digital, dan disebabkan oleh keadaan wabak penyakit sekarang ini, dia pula mempercepatkan pula kepentingan ini digital itu semakin meluas dan semakin penting pula ini peranan dia kan. Ya, so tahun ini kita pun ada mengadakan kerjasama dengan banyak pihak untuk meningkatkan lagi keusahawanan digital ni di kalangan usahawan IKS lah. Termasuklah antara kita ni lah Perdix ni kan, salah satu persatuan yang memain peranan yang penting dalam membantu usahawan memasarkan produk secara online, secara digital ni. So untuk tahun ini di IDR dengan kerjasama Perdix ni, di bawah kerjasama dengan Perdix ni kita ada 50 usahawan yang kita akan masukkan dalam platform yang Perdix ni lah. Harap-harap yang 50 usahawan yang terpilih ni kan meletup sales dia di Shopee ni kan. Ya, itu yang kita mau harapkan supaya produk kita akan dapat pemasaran yang lebih luas. Selain daripada itu, secara fizikal tu kita ada juga membantu usahawan-usahawan memasarkan produk di pasar raya macam Pataras. Ini adalah satu fungsi dengan Bataras kan? Bataras. Tapi di masa akan datang dia akan diperluaskan lagi mungkin pasar raya yang lain-lain lah juga. Tapi ada dapat info pasal syarat-syarat untuk kemasukan produk pergi Bataras kan? Yang dilonggarkan. Itulah betul. Kalau tidak dia mesti mau perlu produk yang ada halal itu semua. Tapi oleh kerana mungkin Bataras ni pun dia adalah satu supermarket yang homegrown, yang jadi dia pun memahami mungkin masalah dan kekangan yang dihadapi oleh usahawan kita. So itu satu macam inisiatif yang baiklah dapat menerima kita punya memasarkan produk, lebih banyak produk di pasar raya tempatan. Mungkin Puan Nurina boleh ceritakan sedikit apa
apa kelebihan usahawan mendaftar dengan DIDR? Dari segi mendaftar dengan DIDR ni sebenarnya dia lebih kepada macam orang bilang ada satu pepatah yang dia bilang tak kenal maka tak cinta kan. Ya. Jadi kalau kami tidak macam kalau dia lebih berdaftar kepada DIDR, kami mengenali usahawan tu. Jadi kita lebih tahu apa masalah dia, apakah dia punya strength dan apakah dia punya weakness. Jadi kita senang macam membantu di mana. So kita punya program ni banyak, ada dari segi pemasaran, ada segi digital, dari segi lain lagi yang macam kita adakan ekspor luar negara begitu. Jadi kita boleh bawa produk itu hingga ke pasaran luar negara. Jadi kita kalau kita kenal usahawan tu di mana sudah tahap dia, jadi kita boleh sesuaikan program yang macam sesuai untuk dengan tahap usahawan tu lah. Dan usahawan tu pun kalau dia kenal dengan jabatan pun senang jugalah kita punya interaksi dengan tu usahawan kan. Kalau dia ada apa-apa perlu dia kita tuwe lah orang bilang. Ya. Sebenarnya lagi memudahkan usahawan tu untuk dapat info-info contoh bantuan-bantuan yang usahawan boleh dapat. Okey. Puan, macam mana mungkin usahawan tertanya-tanya macam mana mau daftarnya, macam mana dia? Kita kena berhubung dengan siapa tu? Untuk pendaftaran ni sebenarnya ada dua cara dia lah. Pertama kita ada borang juga secara fisikal tu. Kalau ada yang usahawan dari tahu Pasundakan yang sudah berada di sini, kadang-kadang dia datang di pejabat, dia bilang dia mau daftar. So kita bagi borang tu lah. Ataupun kedua ialah kita kan sekarang digital. Jadi semua pun kalau boleh isi secara online. Kita bagi dia macam satu orang yang online tu di mana dia boleh isi semua detail ataupun apa butir mengenai syarikat tu lah. Dia punya produk, dia punya alamat, di mana kilang dia dan berapa tahun sudah beroperasi, semua itulah info yang kita mau masukkan dalam tu lah. Okey, kalau usahawan tu dia tidak dia masih boleh mendaftar? Dia termasuk juga dalam kami punya kita masuk dalam sebagai startup lah. Dalam jabatan kami ni kita salah satu KPI kita adalah untuk melahirkan usahawan baru. Jadi kita memang alukan juga usahawan startup ini atau yang baru memulakan perniagaan lah. Ya. Okey, jadi kamu sudah kamu rasa-rasa kamu mau join dengan DIDR, kamu boleh itulah kamu boleh minta borang tu secara online sudah isi. Kita boleh dapat borang tu. Kita boleh juga layari kami punya FB SME IKS DIDR. Kita pergi di sana, di situ ada juga borang kami share di sana itu. Jadi boleh masuk dalam link itu dan isi itu borang. Mungkin Puan boleh ceritakan sedikit basic ataupun syarat asas untuk usahawan mendaftar dengan DIDR. Kalau pertamanya kan macam juga ini kita punya syarat-syarat untuk memohon bantuan ke apa-apa daripada jabatan kami lah kan. Kita kalau boleh kita mesti ada lesen perniagaan lah. Lesen perniagaan. Habis itu memang asaskan keperluan asas dia mesti ada lesen perniagaan dan kalau boleh dia memang ada produk lah. Dia sudah menghasilkan produk, dia beroperasi di sinilah di Sabah ni kan. So macam ini adalah asas dia lah yang kita perlu. Okey, untuk usahawan yang mau mendaftar dengan DIDR, kamu kena ada dua asas. Yang pertama kamu kena ada lesen perniagaan lah. Yang kedua kamu kena ada produk sendiri. Lepas tu kalau kamu sudah dua ni, sudah kamu memenuhi syarat-syarat dia, okey kamu boleh daftar dengan DIDR. Kamu dah rugi daftar dengan DIDR sebab DIDR dia ada banyak platform tau untuk bantu kamu sama ada offline ataupun digital. Okey, kalau dari digital dari e-pasar lah, e-pasar official Sabah. Jadi kamu punya produk semua akan dipasar di situ. Jadi semua orang boleh beli kamu punya produk. Betul. Dan ini satu kita berada di pusat IKS sekarang ni kan, di mana kita buat live ini. Ini adalah pusat produk IKS Sabah, di mana kita memain peranan untuk memberi kemudahan kepada usahawan untuk mengumpul produk di sini lah, meletak produk di sini dan ada juga kami jual lah produk itu di sini.
Ini adalah satu pusat yang di mana usahawan boleh datang untuk macam bertanya ataupun mendapatkan apa info daripada jabatan kami lah. Itulah peranan sebahagian daripada peranan pusat ini. Dan siapa ada yang usahawan yang ada produk tu boleh hantar di sinilah, di tempat ini. Sebab ini bukan sahaja usahawan yang datang, tapi kadang-kadang ada juga pembeli dan juga mungkin persatuan-persatuan badan-badan tertentu yang kadang-kadang membuat lawatan di sini. Kan senang sedikit menampak ini produk usahawan tempatan yang ada di Sabah. Habis dulu kan sebab dia berselera, kadang dia disontakan di Tau. Jadi kadang-kadang ada badan tertentu macam UMS kah ataupun persatuan-persatuan IKS daripada Semenanjung. Baru-baru ini pun ada persatuan Semenanjung yang sudah datang dan dia berkeinginan untuk membawa produk-produk ini ke Semenanjung lah. Ini adalah satu inisiatif yang akan kita teruskan pada tahun depan. Maksudnya di IDR ni jadikan pusat pengumpulan produk-produk dari seluruh Sabah maksudnya. Jadi memudahkanlah persatuan-persatuan usahawan ataupun pembeli untuk datang sini demo sendiri produk tu depan mata. Ya. Okey. Ini soalan yang terakhir lah kan? Soalan terakhir ini. Ya. Okey, apa program yang dianjurkan oleh DIDR untuk masa akan datang? Di masa akan datang, kami berharap dapat meneruskan program-program yang kita anjurkan setiap tahun lah. Yang tahun lalu kita ada sebenarnya banyak program. Satu yang flagship program yang kami adalah sekarang dari segi pemasaran. Pertama, pemasaran di pasaraya itu pun akan diteruskan juga untuk tahun depan. Pemasaran melalui online itu pun kita akan terus dengan kerjasama daripada pemain digital yang seperti Berdix ini kan, dan juga mungkin tidak lama lagi kita akan saya rasa pihak kementerian akan juga melancarkan online platform yang milik kementerian ini, yaitu Konet atau Gopis. Jadi banyak lagi platform-platform lain yang akan teruskan di masa akan datang. Kita punya bantuan itu pun mungkin akan teruskan juga di tahun ke depan lah. Semua yang berjalan sekarang ini kita akan perhebatkan lagi di tahun yang akan datang. Okey, kita punya live session dengan Puan Lovina sudah pun habis. Okey, yang itu adalah soalan-soalan yang basic-basic saja. Sekiranya kamu ada soalan-soalan, kamu boleh komen. Mungkin Puan Lovina boleh jawab. Apa ni? Sudah masuk sana kan? Ya. Produk jamu saya Ofia Jus Udara. Oh, okey. Ya, baguslah ya. Yang lain lagi lah yang belum masuk tu sila hantar produk pergi di kami punya pusat IKS lah di Wisma Tun Fuad. Dekat bawah. Mungkin Puan boleh ceritakan sikit yang produk-produk yang boleh dibawa masuk pergi di IDR ni, dia ada syarat-syarat tertentu? Sebenarnya kita pun memahami keadaan masalah yang atau kekangan yang dihadapi oleh usahawan-usahawan IKS di Sabah ini. Kalau banding dengan Semenanjung, memang masih lagi kita tidak dapat bersaing dengan mereka lah, sebab dari segi packaging pun banyak lagi kita punya produk-produk di Sabah ini yang belum belum ada packaging yang baik sesuai, dan juga dia tidak lengkap seperti dia ada nutrisi itu dengan barcode dia pun banyak yang ada. Tapi di kementerian, di jabatan ini, di pusat ini kami terima walaupun yang tiada barcode dan juga tiada nutrisi. So ini pusat ni kami kira macam sebagai tempat untuk permulaan di mana usahawan boleh bertanya macam mana dia mengembangkan dia punya mengembangkan perniagaan dia, dan macam mana dia memperbaiki dia punya baiki dia punya produk, quality produk tu dan quality pembungkusan. So kita ada juga satu lagi program yang dinamakan program Friendhopper ataupun program yang membantu usahawan untuk meningkatkan kualiti pembungkusan produk tu. So itu kita boleh link lah daripada sini. Mungkin ada usahawan yang kita kenal pasti memerlukan macam packaging yang lebih baik, kita boleh propose untuk program itulah. Ya, itulah kebaikan dia untuk masuk di pusat ini. Jadi usahawan-usahawan yang di luar sana yang masih ragu-ragu, was-was mau hantar kamu punya produk, kalau kamu perlukan nasihat, kamu boleh datang di sini dekat pejabat pembangunan perindustrian dan pendidikan negeri
Sabah ataupun nama famous dia di IDR. Semua orang sebut di IDR. Okay, kamu boleh datang sini, kamu boleh tanya sama ada kamu punya produk tu boleh masuk atau tidak. Jadi kamu jangan risaulah kalau kamu punya produk tu belum ada nutrition ataupun barcode, kamu boleh datang di sini. Nanti IDR akan bantu kamu macam mana menambahbaikanlah produk kamu tu kan. Betul. So, di IDR bukan saja berfungsi untuk memasarkan produk kamu, dorang juga akan bantu usahawan yang dari zero Betul. Ya. jadi hero, betul. Ya, betul. Ya. Dia bilang dari desa pergi pada dunia. Itu. Jadi jangan kamu rendah diri ya, jangan kamu pikir punya produk yang kampung-kampung saja kira layak tidak. masuk di Yang situ. dari kampung yang paling bagus tuh unik kan? Betul. Yang dari jauh dari kampung. Macam Tongon pun kami ada beberapa sudah usahawan yang kita bangunkan. Dari Telupit, dari daerah dari mana? Ini yang kita mau galakkan nih, yang keluar dari sana desa tuh, keluar dari di sini. So, produk dia orang unik-unik gitu. Ya. Mungkin produk-produk yang dari desa tuh dari pusat pedalaman mungkin dia punya kelemahan mungkin dari segi packaging. Tapi kamu jangan risau, kamu datang saja di IDR. Kalau kamu tidak tahu macam mana cara dia, kamu datang saja pergi sini di IDR. Tim di IDR akan bantu kamu. Okey, saya nampak soalan dari Kafali. Okey, Karipap Frozen bolehkah kalau ada sudah usahawan lain buat produk yang sama? Boleh. Kita minta Puan Novina jawab lah. Kalau Karipap Frozen tu, ya boleh. Kami di pusat IKS ni pun ada sudah kemudahan seperti ais. Kita di sini ada jual ice cream lagi. So itu saya rasa tidak masalah. Kita ada frozen ubi kayu pun ada di sini, frozen samosa pun ada di sini, semua boleh. Kita ada itu facility sudah untuk produk-produk yang frozen. Okey. Soalan dia ni kalau Karipap Frozen, ada usahawan lain yang buat produk yang sama. Hi Emily. Okey, yang soalan kepada Encik Kafali ni, Karipap Frozen tu, ya memang boleh, macam Puan Novina cakap memang boleh, yang frozen memang boleh. Walaupun Karipap Frozen tu sudah ramai usahawan buat, tidak apa, hantar saja, biarlah kita ada sama sebab pembeli akan buat pilihan. Diorang akan buat pilihan produk diorang walaupun kamu menjual benda yang sama, mungkin berlain-lain brand, tidak apalah nanti supaya pembeli pun sebab setiap produk tu biar walaupun sama di luaran mungkin dari segi rasa, dari segi bahan mungkin berbeza. Jadi kita hantar saja, kamu boleh hantar. Masing-masing ada keistimewaan juga. Ya betul. Okey. Yang frozen ni kan produk-produk frozen ni lah untuk sebagai maklumat lah, ada juga dijual di Shopee. Ada jual di Shopee. Ada jual di Shopee e-pasar. Mesti kamu heran kan macam mana tu frozen tu saya mau hantar pergi, kalau pergi jauh-jauh, kalau saya mau pergi mau naik kapal juga kah? Tidak, okey. Kalau e-pasar Shopee ni dia ada kami buat yang shipping ataupun secara COD. Kalau untuk area yang berdekatan kita akan COD lah. Jadi tidak masalah lah kalau mau beli produk-produk yang frozen ni dari Shopee. Senang cerita kamu pergi Shopee lah, banyak tu produk di situ. Rambang mata kamu mau pilih, betul. Lagipun musim pandemik ini kan memudahkan betul ini betul. Online. Jadi kamu tak perlu jalan-jalan kan. Jalan-jalan. Jadi kita pun memperlukan penyakit ini. Betul. Kita jaga kita dulu lah. Kan betul. Kita mungkin nak jaga SOP dulu. Okey, kamu ada apa-apa soalan lagi untuk Puan Lovina? Kamu komen saja di situ. Kita menghadapan kita ada perancangan lagi untuk membuka pusat seperti ini di daerah yang lain. Sebab ada macam kawasan-kawasan misalnya di Pantai Timur tu jauh kan. Jadi kemungkinan ada perancangan lah untuk membuka pusat-pusat macam seperti ini di daerah yang lain dan pada tahun hadapan. Mungkin Sanakankah atau mungkin satu di Kiningau kah, kita belum tetapkan lagi lah, tapi tempat tu belum tetapkan, tapi memang ada perancangan. Okey, ini ada soalan daripada Caroline. Ini kita kasih show soalannya.
Okey, soalan daripada Caroline. Kalau bidang jahitan, apa DIDR boleh bantu untuk mereka? Kalau dalam bidang jahitan ni, bidang jahitan ni dia boleh masuk dalam bergantung kepada jenis produk lah kan. Dia boleh masuk dalam kategori kraftangan juga ni. Oh, Ya, dia kraftangan ni banyak potensi ni kraftangan ni sebenarnya. Ya, yang kraftangan dalam usahawan banyak yang sudah berjaya yang di bawah bimbingan DIDR. Setahu saya kalau di Keningau ada satu community usahawan wanita di Batu Lumuyan tu yang menghasilkan produk kraftangan yang dalam berbagai jenis lah macam beg apa begitu. Tapi suatu ketika dulu dia orang menghadapi masalah dari segi mesin. Tapi DIDR ada memberi bantuan lah sedikit kepada usahawan-usahawan di daerah ini, dan sekarang ni community itu sudah meningkat. Dia orang boleh memenuhi tempahan yang semakin meningkat lah sebab atas bantuan mesin tu. Kalau dulu dia bilang kami terpaksa bergilir-gilir untuk membuat produk tu. Tidak cukup tu mesin tu. Tapi sekarang ada mesin dia. Okay. Dan untuk makluman tahun ini di bawah program bantuan IKS ni banyak pemohon dan kelulusan yang diberi kepada usahawan yang bidang jahitan. Ya, habis kita kan ada permintaan sekarang yang beli terbuka, permintaan untuk yang pakaian tu, untuk frontliners tu, ya. So itu pun kita sebenarnya prihatin juga kepada sektor yang kraftangan ini. Sebab di Sabah ni sektor kraftangan ni kira besar juga, di banyak usahawan yang di Sabah yang terlibat dalam bidang kraft. Okey, siapa ni? Puan Caroline. Okey, sudah jawapan boleh diterima. Okey, tapi tidak kalau apa. ada apa-apa soalan lagi nanti boleh boleh datang di IDR untuk kami sentiasa terbuka nih untuk menerima usahawan dan membimbing usahawan. Kalau ada apa-apa pertanyaan lah, jangan malu-malu, datang saja. Okey, kita ada soalan daripada Adiba Ayu Aura Jelita. Aura Jelita. Okey, Assalamualaikum dan selamat petang. Nak tanya kalau produk bukan makanan, adakah mutiara juga boleh dipasarkan di IDR? Jadi mutiara dia termasuk dalam kraftangan. Ya, dalam kraftangan sama juga jawapannya macam tadi itulah ya. Sebenarnya ini kraftangan juga nih yang mutiara ini. Kita tak kisahlah, kita galakkan juga produk-produk yang bukan makanan ini. So kalau kita lihat memang di Sabah ini terlalu banyak pula makanan saja. Jadi kita mau kasih kelainan, kita mau balance dia. Jadi ada makanan dan ada yang produk bukan makanan. Jadi kita dua-dua sektor ini kita bangunkan sama-sama. Okey, jadi boleh boleh. Puan Adiba kan ni, Puan ke Cik ni? Okey, Puan Adiba, okey, Cik lagi dia. Tapi untuk mutiara ni bukan saja di IDR, pasar Shopee pun diterima. Ya, betul. Ya. Itu lagi laris mungkin di Semenanjung kan? Ya, betul-betul. Ya. Apa yang Semenanjung ni dia lebih, ialah sekarang kan pandemik, jadi diorang tidak boleh keluar lancung-lancung. Lancung pergi beli-beli mutiara ni, jadi diorang akan shopping dekat Shopee lah untuk cari mutiara ni. Tapi dapat kamu daftar je. Kalau kamu rasa macam mana mau tahu cara dia, kamu datang pergi di IDR tu, kamu kontak tim IPasar. Sebab tim IPasar pun dengan di IDR pun diorang bekerjasama juga. Okey, kita tengok next soalan. Okey. Oh, si Caroline lagi. Soalan Caroline. Adakah kelompok komuniti saja yang layak macam mana yang sendiri ya? Oh, itu kelompok komuniti jenis bantuan ini dia terbuka kepada semua, yang individu pun dia boleh, dia syarikat persendirian pun dia boleh, tidak semestinya komuniti lah ya. Tapi komuniti pun kita bantu juga sebab dia boleh meningkatkan ekonomi di sesuatu kawasan tu, suatu tempat tu lah kan ya, itulah. Ini si Emily ni, Puan buka di Keningau lah dia. Emily, ini si Emily ni memang dia usahawan berjaya sudah ini dulu. Ini yang saya maksudkan tu, dia mengetuai community di Batu Lumuyan Keningau. Dia orang successful sudah ini, cantik-cantik produk dia orang, ada produk sini banyak juga produk di sini. Dia berasaskan
bulu, anyaman bulu tuh cantik-cantik semua. Kalau kau nampak macam rambang mata, semua kau mau beli. Saya sendiri saja atau berapa sudah bahan saya beli daripada hasil produk orang ini. Semua menarik dan berkualiti. Di samping itu, orang sudah dapat akreditasi daripada MRM, Malaysia Reka Bentuk Malaysia itu, Majlis Reka Bentuk Malaysia itu. Itu satu orang bilang akreditasi yang menunjukkan produk itu sangat berkualiti. Dia sangat cantik dan dia memang ada kualiti lah dari segi pembuatan dia itu. Neat dan macam nampak macam sangat kemas dia punya pembuatan. Ya. Okey. Jadi yang dia bilang mau buka di Keningau, nanti kita tengok dulu macam mana. Ya, Itu dia yang tentukan di mana orang mau buka. Dari yang di daerah mana itu nanti kita belum putuskan lagi, tapi memang ada perancangan untuk membuat. Mungkin Keningau salah satu kita tidak tahu, tapi mungkin juga sesuai juga di Keningau sebab dia servicing di macam kawasan pendalaman dan kawasan sebelah sana lah. Ya. Jadi kalau kamu mau Kan tengok dipertimbangkan. craft tangan yang dihasilkan oleh Puan Emily ni, kamu ya. di IDR. Ya, betul. Ya, kalau kamu datang pergi di IDR ni macam ada produk dia itu, mana produk dia itu? macam produk dalam tu. Ya. Kamu nak mata tu kamu pilih. Coba saya nanti tahu tu mana produk dia. Mungkin nanti kita dengan tim di pasar lah kan. Kita dengan tim di pasar tengok Emily ni. Ya. Okay, nanti kita nak tunggu sekejap bang. Kamu share dulu, kamu kasih naik dulu dia punya view. Ataupun kalau kamu mau tengok di mata sendiri, kamu datanglah pergi sini di IDRD. Apa ini? Emily. Tuan dulu kami kekurangan messenger. Nah, kan betul? Ya, betul. Di atas bantuan di envelope register, orang dapat. Ya, gembira juga tengok yang diorang sudah sekarang meningkat, sudah pendapatan pun meningkat, jualan pun meningkat. Ya. Okey, lepas ni kita pergi kita bersama dengan tim IPasar. Sebelum kita bersama dengan tim IPasar. Ini inilah produk diorang. Okey, kita tengok dulu sekejap lah kan. Tanya-tanya tu kan apa dia punya produk. Nanti kamu dah tidur malam tu kalau kamu tidak nampak. Okey, ni memang cantik. Nampak memang cantik dia punya produk, kemas. Kemas, unik. Cantik lah. Kan? Ini itulah saya bilang banyak warna lagi. Jadi saya pun sendiri bingung lah mana satu mau ambil. Ini pula Pak. Ini orang muda memang mau. Kan? Kan. memang cantik, dia punya desain macam-macam desain, macam-macam corak. Jadi kamu kalau kamu mau beli, kamu boleh datang pergi di IDR. Okay, saya pun dah tahu sudah, saya pun macam mau tengok-tengok sudah. memang cantik lah, memang cantik. Sudah ya, kita. tapi saya suka Nina. Oh, nah, itu lagi dia. Kalau ada file laptop ya boleh masuk di sini. Oh, itu dia. Cantik. Tempat daripada Puan Emily Jennifer. Kalau saya nanti kita kalau mau di mana kontak dia boleh datang sini pusat. Kan, boleh datang dengan di IDR. Okey. Ni si Caroline punya soalan ni, dia ada link untuk daftar. Oh, link untuk daftar ada. Dia beli di FB tu. AFB SME IKSD IDR, kami ada link di situ. Dia boleh masuk dalam FB kami. Okay. Untuk Caroline link tu kamu boleh dapatkan link tu di Facebook. Di Facebook di IDR, dekat dalam tu nanti diorang akan ada bagi kamu satu link untuk kamu masuk pergi sistem pendaftaran IDR. Tapi kalau masih juga kamu tidak tahu tak apa, nanti kamu PM saja dengan IPasar ni akan bantu. IPasar terbaik. Okey, kita punya segmen session sudah habis. Okey, kita pergi dengan tim IPasar. Tapi sebelum tu, terima kasih banyak-banyaklah dengan Puan Lovina sebab banyak info pasal di IDR ni, pasal usahawan, pasal program-program yang boleh dimanfaatkan sepenuhnya oleh usahawan. Okay, terima kasih untuk meluangkan masa dengan kami ni hari. Terima kasih. Saya boleh mengucapkan terima kasih kepada usaha penting inilah untuk membuat
live pada hari ini. Kita memberi peluang kepada usahawan untuk beberapa usahawan kan yang akan memperkenalkan juga mempromosikan produk mereka lah. So kepada Perdix saya sekali lagi ingin mengucapkan terima kasih. Semoga ini kita punya usaha untuk memasukkan lagi kita punya produk-produk usahawan IKS di Sabah ini ke online platform akan lebih meluas lagi lah. Okay. Thank you. Okay, lepas ni kita bersama dengan tim e-pasar. Okay, dekat dalam tu macam-macam produk yang kamu boleh tengok, cuci mata, nak puas hati cuci mata, kamu boleh pergi Shopee. Kamu boleh add besok tinggal kamu apa sih. Okay, thank you yang stay dengan kami punya session tadi dengan Puan Lovina. Kalau kamu jumpa Puan Lovina, kamu hi saja. Okay. Sorry. Okay, so selamat petang. Sekali lagi kita bersiaran dengan e-pasar Sabah dengan kerjasama di IDR dan Persatuan Digital Keluaran Sabah Perdix. So hari ini kita bersama dengan usahawan-usahawan. Sekarang kita bersama dengan usahawan di Queen Kitchen dengan produknya bekas asam telur sotong premium. So produk ini di OEM lah. OEM. So siapa yang nak rasa apa orang cakap ini tekak untuk Semenanjungnya, tapi tak payahlah terbang pergi Semenanjung. Boleh juga, boleh. Terbang di sini kan ada. Ya, betul. Boleh juga dapat di Sabah kan macam tu. Lagipun kita dah di sini hampir 12 tahun di 12 Sabah. tahun. Wow. Dah jadi orang Sabah pun. Boleh cakap apa sudah ni. Betul, boleh sudah. Lepas tu kita pun banyak dapat bimbingan daripada DIDR juga lah. Betul. Dengan usahawan di sini yang kita bekerjasama kan. Lepas tu kita jumpa Shopee Shopee lagi. Memang terbaik lah. Memang. Okey. Bagi platform Shopee, terutamanya e-pasar Sabah, kami memasarkan produk 100% daripada produk Sabahan. Macam tu. So antara yang famous sekarang produk-produk adalah saya boleh cakap sambal juga dan pes-pes soto, makanan tuhau, sambal tuhau, kopi Arabica, pure traditional wooden roasted daripada Ranau, Tenom pun ada Sabah Star Coffee dan juga kita pun boleh order kuih raya sepatutnya. Sebenarnya kita boleh order kuih raya, tidak perlu tunggu hari raya untuk banyak di sini.
Banyak, memang banyak. Antara kuih raya yang famous sekarang adalah kuih makmur dan banyaklah. Kita boleh cakap lokal punya Sabah macam kuih cincin pun ada, kami sudah ada, dan ikan masin, banyak fashion pun ada. Tradisional kan kuih cincin. Ya, tradisional di sini punya kuih cincin. Seterusnya kita mungkin akan buat banyak lagi, memasarkan produk yang banyak lagi, terutamanya dari Sabah punya. Setakat ni baru dari Pantai Barat macam tu. Dan Sandakan pun sudah ada yang masuk produk dari Sandakan. Kiranya di Sabah ni 100% lah kan. 100%, betul, 100% dari produk Sabah. Dan setakat ini iPasar telah mencapai jualan sebanyak 10K ke atas terkumpul, 10K ke atas. Dan order yang melebihi daripada 300 order. Macam tu, lebih daripada 300 order. Dan surprisingly, kita cakap mengejutkan, sangat mengejutkan, sangat apa orang cakap 80% daripada pembelian ini berasal dari Semenanjung. Sabah-Sabah yang dari orang cakap rindu lah. Orang Semenanjung suka makan. Betul, orang suka Semenanjung suka makan. Tuhau pun ada yang pergi mana Saya sana. sendiri cakap sebab saya orang Semenanjung kan, memang sedap. Pun pernah try apalah? Saya pernah makan sayur, apa tu yang ikan masin ada bunga betik tu dengan nasi yang colour purple tu apa tu? Color purple. Nasi Oh, nasi apa lupa. surat tu ya? Linopot. Alinopot yang bungkus dalam daun tu lah. Itu yang saya suka makan. Tuhau pernah? Tuhau. Tuhau pun pernah. Oh iya, okey. Kalau begini, pergi di tamu tu, mesti carilah. memang carilah. Gitu. Memang itu keunikan dia lah. Kalau Dia di, rugi kalau kamu orang tak rasa produk Sabah. ya Baik betul. rasa. Ya, itulah. So kami iPasar ni mempunyai 5,000 slot. 5,000 slot. Sekarang baru 100 lebih slot saja untuk produk Sabahan. Kita ada ramai, banyak lagi. Kita ada banyak lagi untuk yang produk Sabahan untuk dipasarkan. Kita tidak kisah, kita tidak bias produk mana yang patut dipasarkan, patut tidak. Semua kami ada. Frozen kah, ikan masin kah, kami semua ada. Macam tu. So, okay, tak? Okay. Macam tu. Ini untuk Facebook lah. Di Facebook. Okey. Okay. So, kita akan memperkenalkan produk inilah bekas Sam Telur Sotong sekali lagi untuk audien Facebook. Okay, untuk audien Facebook boleh berkunjung di Shopee kita, username iPasar Sabah Official. Tekan follow, ada diskaun 5% dan claim voucher. Banyak voucher yang terdapat di iPasar Shopee. Untuk hari ini dan esok. Claim cepat-cepat dan follow ini live dan tekan love macam tu. Dan kita ada banyak lagi produk yang akan menyusul selepas ini. Kita ada kempen lagi untuk tahun depan 1.1, 2.2 dan 3.3, 33 dan semua sampai sepanjang setahun. Setiap bulan lah kita boleh cakap setiap bulan, dan kita ada slot dengan usahawan juga. Kita akan panggil balik lagi usahawan-usahawan yang kita sudah interview, kita sudah bagi peluang untuk memasarkan produk dalam iPasar ini. Sebab sekarang ini digital, so iPasar berfungsi sebagai supermarket yang digital lah macam tu. Okay, so Puan boleh terangkan lagi sekali dah apa benefit dia, apa dia punya kelebihan macam tu. Telur sotong ni sebenarnya dia susah dapat. Okey, dia susah dapat. Jadi kita OEM kan di Semenanjung, dia tak ada masalah lah. Okey, tiada masalah. Sebab tu kita memang khas nak bagi orang Sabah makan, nak bagi orang Sabah makan produk telur sotong ni untuk anda. Bukan saja boleh digoreng, dia boleh juga boleh follow page kita di Queen's Kitchen. Memang di sana kita akan tunjukkan cara masak, cara nak makan macam mana. Macam ni kalau boleh dalam 3 orang makan. Okey, dia nampak ni. Tapi orang mesti kena perah limau ni lah. Perah limau ni lah. Baru dia kecur air liur tu. Okey, perah limau beginilah. Perah limau, bawang mesti goreng dengan halia dan masukkan cili. Kalau di Sabah kan kaya dengan apa tu? Cili putih. Lada putih lah. Lada Sabah panggil lada kan? Lada. Saya panggil cili. Cili. Okey, lada putih. Saya sangat gemar sebab apa tahu? Lada putih ni sangat-sangat rangup. Betul. Kalau makan mesti mau gigit dengan nasi. Kalau tak sah makan nasi. Betul? Ya, betul. Sebab sebelah rumah saya tu jiran, Dia dah tanam lah. dia cakap ambil lah nak ambil. So Okey. saya suar tangan je lah ambil setiap hari. Makan dengan nasi. Sedap you all. Kalau you all nak goreng, jangan goreng dia sahaja. Kebaikan dia ni pun sebab apa?
sambal ni adalah benda yang memanglah kalau orang cakap makan banyak kolesterol kan. Tapi kita bukanlah selalu. You all kalau ketagih sangat pun ni kalau bulan puasa ni permintaan tinggi. Okey. Tambah-tambah di waktu sahur cik. Kalau waktu sahur kan you all tak makan gulai, tak makan masak lemak. Masak. Just goreng ni sahaja. Dah boleh bersahur. Tak alasan Cepat, lagi. mudah lah. Betul, cepat, mudah dan pantas you all. Kalau nak tahu, kita lah sebagai pengeluar yang sah lah di Sabah ni. Boleh terus ke di Queen's Kitchen macam tu. Itulah. Cara penyediaan pun ada disediakan di sini. InsyaAllah dalam masa yang terdekat nanti kita akan juga masukkan logo halal di sini. Okey, ada halal sudah. Dan juga terima kasih kepada pihak DIDR kerana DIDR ni banyak sangat membantu. Sebab saya usahawan Semenanjung. So bila kita ke sini kita jumpa ramai usahawan Sabah yang sangat-sangat baik hati. Dia orang pun tidak kedekut ilmu. Tanya apa saja mesti bagi tahu sebab saya dapat info pun memang dalam Sabah lah. Bila datang ke sini baru saya aktif. Kalau di Semenanjung dulu saya sebenarnya bekerja sebagai penguatkuasa. Penguatkuasa. Jadi bila ke sini kita berhenti kerja terus, kita ceburi bidang usahawan lah. Okey, terbaik. So inilah yang kita perlu contohi sebenarnya macam tu dalam dunia orang bilang perniagaan dan usahawan. Sebenarnya dia bukan saja meningkatkan ekonomi negara. Sebenarnya dia meningkatkan ekonomi setempat. Lagi satu encik, kita pun ada bantu orang juga nak dapat income. Okey. Sebab you all di luar sana yang nak jadi ejen ataupun stokis ataupun dropship, boleh terus ke page kami ataupun kontak saya di 016 422 6167. Okey. Terbaik. Sebab kita kenapa ramai yang kena orang kerja. Hari tu berapa orang yang daripada Asia banyak sangat kasihan, and then kalau yang datang minta kerja di restoran pun sangat ramai. Sampai kami susah nak pilih. Sangat-sangat perlukan bantuan. Anda jangan risau.
Oke, sorry, kita ada sedikit masalah. Kita punya apa ini internet di dalam ada masalah sedikit. Oke, saya akan teruskan kepada promosi produk kita pada hari ini. Oke, promosi produk kita pada hari ini, kita ada beberapa produk hari ini. Oke, saya akan kenalkan satu persatu produk-produk kita. Sekejap, Pak. Oke, hari ini kita akan buat sedikit review berkenaan dengan produk-produk usahawan Sabah. Oke, ini kita ada produk sambal tuhau. Oke, produk sambal tuhau ini macam begini, udang di Shopee kamu boleh dapat dalam Rp20. Oke, promosi hari ini kita bagi dalam Rp17.90. Oke, untuk sambal tuhau udang. Oke, setiap pembelian yang kamu buat hari ini, kita akan bagi kamu free kos penghantaran di atas Rp12 pembelian. Kita bagi kamu lagi kitchen. Oke. Setiap pembelian boleh buat di Shopee e-Pasar Sabah. Oke, kamu boleh pergi di Shopee kami. Sekarang ini pun kita tengah live di Shopee juga. Sebenarnya kita ada dua tempat live, satu di Shopee, satu di Facebook page lah. Oke, ini produk tuhau. Oke, produk tuhau ini adalah produk usahawan daripada Putrajaya Telipok. Oke, kalau kita tengok di sini, antara bahan-bahan yang disediakan adalah bawang merah, minyak masak, tuhau, udang, cili, cuka, serai, halia, kunyit, garam, gula, dan air. Oke, produk ini packaging dia sangat baik. Quality packaging juga agak baik untuk penghantaran yang jauh. Produk ini bukan hanya ada di penghantaran pembelian di Malaysia sahaja, tetapi sampai di Australia juga. Luar negara pun adanya pembelian sambal tuhau. Siapa bilang produk Sabah tidak boleh sampai di luar negara? Sambal tuhau ini sudah sampai di luar negara sudah. Sambal tuhau udang. Kita ada 3 jenis perisa. Perasa macam 3 jenis. Dia ada udang, bilis sama bilis hot pedas. Maksudnya bilis lagi tapi dia pedas lagi. Untuk sambal udang, untuk sambal tuhau udang dia tidak yang pedas lagi lah, memang dia ini saja. Oke. Boleh dapat di DIDR juga, pejabat DIDR Sabah, Pusat Pameran IKS Sabah di DIDR. Kamu boleh dapat ya lebih kurang dalam Rp17.90 sahaja. Oke, produk-produk ini juga ada di outlet Fama. Kamu boleh cari juga untuk di Sabah, untuk Sabah ada juga produk-produknya. Sekiranya kamu berminat untuk menjadi stokis kah, agent kah, kamu boleh chat ataupun hubungi kami lah di Facebook, inbox kami akan bagi kamu nomor usahawannya lah. Oke, nomor usahawannya. Oke, seterusnya ini adalah sambal tausi podos. Ini daripada usahawan Ohana kita. Dia punya packaging pun cantik, guna botol kaca. Oke, guna botol kaca. Ini adalah sambal tausi pedas. Podos itu kalau dalam Melayu dia pedas lah. Oke, mau boleh tengok di sini sambal tausi. Oke, ini lebih kurang dalam berat dia lebih kurang dalam 300 gram lah. Oke, 300 gram. Satu ni berharga lebih kurang dalam Rp8.90. Oke, kamu boleh dapatkan lebih murah di Shopee. Kamu boleh pergi Shopee kamu boleh tengok ni Ohana kita ni. Oke, sambal ini. Setiap pembelian produk hari ini kita akan bagi percuma kitchen, dan Shopee membuat tawaran harga pada hari ini untuk memberi semua pembelian atas Rp12 percuma penghantaran.
Jadi pastinya kalau kamu berada di luar dari Sabah ataupun memerlukan pos ataupun JNT kah, kamu tidak perlu risau karena penghantaran adalah percuma. Dari Semenanjung pun boleh. Oke. Ini sambal podos, sambal tausi podos. Oke. Kita boleh tengok dia punya packaging dan dia juga ada nutrisi juga lah. Ada nutrisi. Boleh tengok juga ada nutrisi. Oke. Nutrisi. Dan di dalam dia ada kacang hitam atau black bean, lada, bawang putih, bawang merah, bawang besar, halia, minyak masak, gula, dan kondisioner makanan yang dibenarkan. Oke. Supportlah produk Sabahan ataupun produk tempatan. Oke. Nanti saya akan ambil lagi produk-produk yang lain. Kamu tuh semua penonton hari ini harap sabar dan tunggu. Kita akan coba lagi untuk kenalkan lebih banyak produk. Sebenarnya kita ada masalah di di dalam pusat pameran. Kalau tidak kita akan beri direct terus tunjukkan produk-produk usahawan hari ini. Tetapi memandangkan kita ada masalah connection, kita terpaksa guna satu saja kita punya laptop hari ini lah, laptop kita ini yang di luar. Oke. Tapi tidak apa, tunggu sekejap, saya akan ambil produk-produk dan kita akan terangkan lagi sama kamu apa kelebihan ataupun produk-produk promosi kita pada hari ini. Tidak apa? Oke. Ada lagi produk kita hari ini. Kita perkenalkan 3 lagi produk pada hari ini. Oke. Produk-produk Sabah kita. Oke. Untuk ini, oke, kita tengok di sini. Ini adalah produk Flores Gum, salsa cili di ananas, asam pedas lada putih. Dia ada 3 jenis lah. Kamu boleh cek di kita punya Shopee Pasar Sabah. Siapa? Saya cek dia punya Shopee Pasar Sabah untuk kita kasih highlight ya. Kita kasih highlight. Sofan, suara boleh dengar kah? Coba komen dulu kalau boleh dengar suara. Boleh dengar? Kalau boleh dengar, begitu situ boleh dengar. Boleh dengar? Nah, type jangan cakap dalam hati. Kalau dalam hati kita tidak boleh dengar. Kamu type boleh dengar, bilang oke, kita teruskan. Ada masalah kah? Suara boleh dengar, boleh kamu type situ. Oke, boleh. Oke. Sekejap saya bagi kamu link Shopee. Untuk kalau kamu mau buat pembelian, kamu boleh pergi di kami punya Shopee link lah. Oke. Di sana pun kita ada buat live juga. Kita buat live. Tapi mungkin kalau kamu pergi live kami di sana, kamu tidak dapat ikut yang ini Facebook punya live lah. Oke. Tunggu sekejap saya akan share kamu itu link Shopee kami. Oke. Sesiapa yang ada account Shopee bolehlah follow kami, bolehlah follow support kami untuk kami membantu lebih ramai lagi usahawan di Sabah ini lah. Oke. Kita akan bagi kamu link Shopee, chat. Oke. Oke, Bilis ada juga. Bilis, kamu boleh pergi di Shopee kami. Bilis memang ada. Kami boleh bagi kamu offer bilis kudat. Biasa dia ini kan bilis ini, ada juga bilis yang kadang-kadang orang tidak berapa minat, tapi kita offer kamu bilis kudat. Bilis kudat memang tip top. Kita ada juga mata biru, kita juga ada bilis yang sudah dikopek, bilis yang belum dikopek. Kamu boleh pergi di Shopee kami untuk tengok
kami punya bilis. Okey, ada pertanyaan daripada P Kampung Malalia Sepitang. Bilis memang kami ada. Semua produk Sabah, Mutiara pun kami ada juga. Itu dalam kami Mutiara Kerosang begitu. Kalau mau ikut jual, okey, ikut jual pun tidak masalah. Boleh ikut jual. Kalau mau jual, boleh PM kami nanti. Kita akan kamu boleh tanya apa-apa kenaan dengan kami punya e-pasar lah. Okey. Sebenarnya untuk makluman semua lah hari ini yang menonton hari ini, e-pasar Sabah ini adalah salah satu inisiatif daripada NGO Perdiks Suaran. Okey, NGO Perdiks Suaran ini ditubuhkan oleh Pusat Internet Community PPR Taman Siru Gading. Ya, semua ini berkaitlah. Okey, kenapa Pusat Internet membuat NGO ini adalah kerana untuk meluaskan lagi peranan Pusat Internet dari di kalangan masyarakat, khasnya di kalangan usahawan. Jadi memandangkan PKP yang bermula Mac 18 Mac yang lalu, Pusat Internet mengambil peranan macam mana untuk membantu usahawan melalui online, sejajar dengan peranan Pusat Internet sebagai pusat transformasi rakyat ataupun pusat digital community. Okey, dan kita Pusat Internet ini adalah salah satu inisiatif daripada Suruhanjaya Komunikasi Multimedia Malaysia. Jadi ini adalah peranan kita untuk membantu ataupun untuk bersama-sama dengan kerajaan untuk membantu usahawan dan komuniti kita di sekeliling kita untuk mendapat capaian internet yang boleh dimanfaatkan oleh masyarakat seperti perniagaan Shopee dan juga Facebook. Kita bukan hanya ada Shopee saja, kita ada juga Facebook page yang ada sekarang ini. Yang ada sekarang ini Facebook page. Dan kita ada juga grup-grup WhatsApp untuk membantu usahawan. Tidak hanya di Tuaran, tetapi usahawan kita melebar seluruh negeri Sabah. Daerah-daerah di negeri Sabah. Okey, kita tidak mau cerita pasal itu. Kita mau cerita pasal produk hari ini kita lagi. Okey, ikan perap goreng. Kalau ada pertanyaan boleh tanya saja. Saya akan kasih up pertanyaan kamu dan saya akan jawab. Okey. Pik Kampung Malalia Sepitang, saya mau jual rendang YB boleh? Ya, boleh. Kalau mau jual boleh, nanti PM saya saja. Okey. Saya akan bagi nombor telefon situ 0108188992. Okey, kamu boleh PM saya di nombor itu sekiranya ada yang berminat untuk masuk dalam e-pasar kami. Okey, setakat ini produk e-pasar kita ada lebih daripada 125 produk. Okey, 125 produk dan kita juga bekerjasama bukan hanya dengan NGO, kita bekerjasama juga dengan Jabatan Pembangunan Perindustrian dan Penyelidikan Negeri Sabah di IDR, dan juga kita juga bekerjasama dengan MCMC Sabah serta bekerjasama dengan Eko Nelayan. Okey, dan kita cuba untuk memperluaskan peranan untuk membantu lebih banyak usahawan. Setakat ini usahawan kita ada lebih daripada 100 orang untuk usahawan e-pasar Sabah. Okey, saya akan kenalkan saat ini adalah ikan perap goreng. Okey, ikan perap goreng ini kamu boleh dapat di Shopee, ikan perap goreng. Tengok packaging dia pun okey, cantik. Okey, selepas ini mungkin tidak perlu lagi kamu susah-susah mau fikir macam mana mau prep makanan, macam mana mau gaul-gaul cari resepi yang sedap untuk prep makanan. Kamu boleh beli dari prep goreng ini saja. Memudahkan untuk ibu-ibu, tidak perlu pening-pening kepala kalau suami balik tidak tahu apa mau dimasak, jadi kamu boleh cuba ini prep goreng. Okey, ada soalan, saya akan up soalan. Okey, produk makanan saja yang produk makanan. Okey, tidak semestinya produk makanan. Kita ada pelbagai produk. Kita ada kecantikan, kita ada craft tangan, kita ada juga herba, kita makanan mungkin akan datang, mungkin ada pelancongan, bukan hanya makanan, macam-macam. Kamu boleh tengok dalam kami punya e-pasar tu macam-macam kita ada jual di situ. Okey, dan syarat paling utama adalah
kamu adalah menjual produk Sabah. Oke, produk Sabah saja kita boleh terima. Kalau kamu menjual produk Australia kan, adalah kami terima. Produk Sabah saja. Oke, kita mau membantu produk Sabahan. Oke, sebab kita melihat bahwa banyak produk-produk Sabah ini yang unik dan perlu untuk kita bantu, perlu untuk kita kasih naik dia. Dan inilah platform yang sesuai, yang terbaik untuk membantu usahawan. Oke, ini ikan perap. Kita ada juga, kalau yang begini harga RM5 ya. Kalau yang begini harga dia RM5 ya. Ikan perapnya. Kalau kamu RKK kita boleh COD saja. Kamu boleh COD. Kamu boleh datang pergi DIDR, beli di sini pun boleh. Pejabat DIDR. Kamu boleh kamu boleh type di situ Jabatan Pembangunan Perindustrian dan Penyelidikan Negeri Sabah. Dia ada tuh west dia. Ada location dia. Oke? Jangan risau, semua ini ada di DIDR juga. Kamu boleh dapat di sini. Oke? Dia punya staff-staff sini pun peramah-peramah juga. Pandi Begurau juga. Oke, next adalah yang ini ya. Oke. Saya mau bagi tahu yang ini. Hari ini owner dia promosi. Owner dia promosi ini beli 4, harga ini RM13. Beli 4, harga 50, percuma lagi jam nanas. Jam nanas. Jadi sudah dapat 4 botol nih. 4 botol nih, kamu dapat lagi jam nanas free. Lepas itu kita bagi lagi kamu kitchen free, kitchen percuma, dan juga shipping percuma. Hanya 12 ini. Oke? Oke, dan pertanyaan lagi, perlu ada lesen perniagaan kan nih? Oke, saya mau tahu satu, kamu mau tanya pasal apa? Kalau kamu mau tanya pasal DIDR, saya rasa perlu ada lesen. Yang mendaftar di DIDR, perlu ada lesen. Tetapi kalau kamu mau masuk dalam kami punya pasar Sabah, tidak perlu ada lesen. Sebab itu apa fungsi dan matlamat kami adalah membantu usahawan seramai yang mungkin. Tidak semestinya dia ada lesen, dia ada kilang, dia ada halal, dia ada mesti baru kita terima. Tidak. Kita ambil semua. Kalau boleh dia jual tanah hitam pun kita jual. Kita kasih masuk di Shopee. Dan memang kita ada jual tanah hitam. Kita ada jual tanah hitam. Jangan pula kamu pergi korek tanah di rumah jiran, besok kamu jual lah. Pasal tanah hitam yang yang organik lah. Betul-betul produk itu pastikan yang kita jual, sebab di pasar Sabah kita mau jaga kualiti. Kita tidak mau menjual barang yang basi, barang yang rosak. Kita tidak mau. Mesti kita menjaga kualiti produk. Ini untuk memastikan semua produk Sabah ini diangkat dan menjaga nama baik usahawan Sabah. Nanti kerana 1-2 usahawan yang tidak menjaga kualiti, kita hukum semua usahawan, tidak. Sebab itu dalam di pasar Sabah kita menjaga kualiti. Kita mau pastikan produk yang terbaik saja. Produk yang terbaik. Tetapi sekiranya kamu tidak lesen, tidak semestinya kamu tidak lesen, kamu tidak mesti, tidak halal, tidak nutrisi, kamu tidak boleh mengeluarkan produk yang baik. Tidak semestinya. Itu bergantung kepada usahawan. Kadang-kadang ada juga usahawan yang mempunyai halal, mempunyai mesti pun, kalau dia tidak jaga kualiti produk dia itu pun sama juga. Kita tidak akan terima. Oke? Kita akan sebab dalam Shopee customer akan sentiasa untuk memberi penilaian kepada usahawan. Jadi kami memastikan semua komen-komen daripada pembeli adalah yang terbaik, ataupun sekiranya ada masalah daripada produk itu, kita akan maklum dengan usahawan dan kita akan nasihatkan usahawan untuk perbaiki dia punya mutu. Buat masa ini kita masih mengekalkan kedai 5 bintang kita. Oke? Kedai 5 bintang kita. Setakat ini kita boleh menjual hampir 3.000 ke atas setiap bulan. Oke, untuk usahawan. Jadi usahawan di luar sana jangan melengahkan masa. Jangan melambat-lambatkan. Kalau boleh cepat-cepatlah masuk dalam pasar Sabah kita. Dan bolehlah daftar di DIDR Sabah sebagai usahawan DIDR. Berbagai manfaat yang akan kamu terima apabila kamu mendaftar di bawah DIDR Sabah. Oke, pertanyaan seterusnya adalah
Kalau jual bunga keladi boleh jual bunga keladi, tapi pikir macam mana mau antar ke bunga keladi. Sebab kami tidak memaluk itu bunga keladi antar pergi pakai pos laju. Jadi okey, salah satu dia pos laju. Kalau boleh mungkin cara pembungkusan itu kamu kena kaji macam mana untuk kita boleh hantar di pos laju. Lagi satu, kalau pasu itu terlampau berat pun susah juga. Jangan ambil pasu yang pasu tanah liat itulah. Nanti dia lebih pula daripada 30 kg. Sebab pos laju hanya terima 30 kg untuk Shopee. Okey? Kalau kamu rasa macam kamu kena buat research macam mana untuk buat packaging bungkusan untuk bunga keladi. Okey, sebab buat masa sekarang kami tidak pula usahawan yang jual bunga keladi. Tapi pokok ada macam daun-daun bukan daun, bunga lepas tu macam itu tumbuhan herba ada jual. Tapi untuk bunga keladi ini tidak tahu pula macam mana. Nanti kita PM tepi lah itu bunga keladi ya. Jangan kecewa itu bunga keladi, boleh jual juga itu bunga keladi. Okey. Seterusnya. Okey, macam saya bagi tahu tadi ya. Yang ini kamu beli 4, dia bagi kamu free 1 jam nanas. Lepas tu kamu dapat kitchen, dapat lagi percuma penghantaran. Okey. Seterusnya adalah keripik periak. Okey, keripik periak. Keripik periak ni kamu boleh tengok dia ada pelbagai rasa lah. Dia ada yang biasa, dia ada yang cheese. Okey. Yang biasa ni kamu boleh dapat di DIR, dan kamu boleh juga pergi Shopee pasar. Kamu boleh tengok harga murah-murah saja ni untuk hari ini. Okey. Periak ni dia ada 3 jenis lah. Kalau kita tengok sini, keripik periak ni dia guna periak, daun kari, serbuk rempah, garam, gula. Dia ada juga nutrisi jugalah. Okey. Okey, produk hanya itu saja dulu produk kita pada hari ini. Okey. Saya mengucapkan ribuan terima kasih kerana sudi bersama-sama dalam live kita pada hari ini. Okey, kita bersiaran langsung lebih kurang dalam pukul 1:30. Kami memohon maaf sekiranya ada masalah connection di situ, sebab kita berhasrat untuk membuat setiap bulan live beginilah. Okey. Dan kami akan upgrade juga kami punya quality broadcast. Mungkin kita akan cari lagi yang lebih baik dan juga tempat yang lebih sesuai lah. Okey. Madu kelulut pun boleh jual. Kami jual banyak juga madu kelulut di Shopee pasar. Madu kelulut pun boleh, madu kelulut. Tetapi okey, untuk semenanjung madu kelulut ni kalau kamu tidak tapis dia betul-betul, bila kamu dia hantar pakai kapal terbang, dia boleh pecah sebab dia ada gas. Jadi pastikan madu kelulut kamu itu kamu betul-betul sudah saring dia sebaik-baik dia lah. Kalau tidak, kalau madu kelulut kamu itu belum bersaring, masih ada air, masih ada gas, bila kita hantar pergi semenanjung boleh pecah tu. Jadi kita akan jaga kualiti. Apabila kita mau menjual produk yang berkualiti, mengharapkan pembelian yang banyak, kamu kena jaga kualiti dia lah. Tidak boleh kita harapkan orang beli produk kita, tapi produk kita tidak jaga kualiti. Macam mana kamu jaga kualiti, macam gitu juga usahawan membeli produk kamu. Bila makin kualiti, usahawan akan repeat. Tidak rugi untuk kita menjaga kualiti produk usahawan. Usahawan jangan loke untuk upgrade kamu punya packaging, upgrade kamu punya produk makanan. Okey, seterusnya saya jemput Puan Senati, Cik Senati. Saya jemput Cik Senati. Cik Senati mau cakap? Tidak? Penutup sebelum habis wakil DIR? Tidak? Kasih habislah, saya mengucapkan wakil dari DIR mengucapkan terima kasih. Saya mau tutup sudah nih. Belum, masih live nih. Enggak lah, kau bagi tahu lah, bilang saya mewakili DIR. Mau tutup? Siapa?
Oke, hanya itu saja untuk hari ini. So, siapa yang ingin bertanya lebih lanjut, boleh hubungi nombor telefon yang saya bagi. Oke. Sekiranya kamu berminat untuk membuat pembelian, kita bagi kamu sudah link tadi, link Shopee Pasar, tadi. Saya juga mengucapkan ribuan terima kasih kepada moderator kita tadi, Cik Naimi, moderator bidang terjun. Cik Naimi daripada Pusat Internet Pekan Putrajaya Telipok. Okey. Hari ini mungkin akan datang kita akan buat lebih banyak live untuk promosi produk-produk AKS kita. Okey, dengan itu saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih dan diakhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum dan selamat petang. Terima kasih semua. Semua pertanyaan-pertanyaan kamu ini nanti kami akan reply ya. Oke, thank you.